Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey anak-anak, kita sambung PDPR kita dalam tajuk daya dan gerakan pertama. Okey, topik 2.2 iaitu menganalisa graf gerakan linear. Okey, teacher akan share skrin. Anak-anak boleh bersedia dengan buku teks tingkatan 4. Okey. So, tajuk kita hari ini ialah graf gerakan linear 2.2. Okey, bagi gerakan linear, pentafsiran graf adalah penting bagi memahami jenis gerakan linear suatu objek. Okey. Raja 2.1 menunjukkan pentafsiran jenis graf daripada graf. So, ada 3 jenis graf. Okey, yang pertama kita panggil graf sesara melawan masa. Okey. Yang kedua graf hal laju masa dan yang ketiga graf pecutan melawan masa. Okey. Kita pergi satu persatu. Yang pertama graf sesaran masa. Jadi graf sesaran masa pada paksi X ialah masa, bagi paksi Y ialah sesaran. Okey. Simbol masa T dan unit S, simbol sesaran S unit dia M meter ya. Okey. So, graf gerakan pertama ni kalau awak tengok graf dia mala kita panggil. Maksudnya objek berada dalam keadaan pegun. Bagi graf sesara masa, dia menceritakan tentang hal laju. Jadi hal laju kat sini mala ataupun hal laju sifar. Okay, next gerakan yang kedua, graf yang kedua B. Okey, masih lagi graf sesara masa. So, cerita kita adalah berkenaan dengan hal laju. Yang ni hal laju bertambah di mana sesaran berkadar langsung dengan masa. Jadi kita katakan objek bergerak dengan hal laju seragam. Okey, hal laju bertambah dengan seragam. Yang ketiga C, objek bergerak dengan hal laju bertambah. Kalau awak tengok graf dia ni graf melengkung di mana kecerunan graf dia adalah positif. Jadi kita panggil objek bergerak dengan hal laju bertambah. Okey. Yang kedua pula ialah graf hal laju masa. Bagi graf hal laju masa, okey, dia punya paksi Y adalah hal laju, simbol dia V, unit dia meter per saat. Manakala melawan masa T, masa simbol dia T dan unit dia saat. Okey, graf kalau sini tengok graf adalah mala. Jadi objek bergerak dengan hal laju mala dan kita panggil pecutan sifar. Okey, bagi graf hal laju masa, cerita pada kecerunan graf kita namakan dia sebagai pecutan. Pecutan sama dengan hal laju melawan masa. Okey, graf yang kedua ni, okey, hal laju melawan masa juga, tapi graf dia berkadar langsung di mana hal laju berkadar langsung dengan masa. Kita panggil objek bergerak dengan pecutan seragam. Okey, dan yang ketiga, kalau tengok graf ni, graf dia menurun, negatif. Okey, kecerunan negatif. Di mana objek bergerak dengan hal laju berkurang secara seragam. Okey, ayat kat belakang mesti ada perkataan seragam. Manakala jenis graf yang ketiga ialah graf pecutan melawan masa. Pecutan simbol dia A dan unit dia meter saat kuasa negatif 2. Melawan masa T itu unit dia saat. Okey, di mana kalau tengok graf dia berada pada paksi X. Okey, kita namakan dia objek bergerak dengan pecutan sifar. Okey, next. Graf ni mala. Jadi kita panggil objek bergerak dengan pecutan seragam. Dan yang ketiga, berkadar langsung. Pecutan berkadar langsung dengan masa. Jadi objek bergerak dengan pecutan bertambah. Okey.
Bagi graf sesara masa, okey, yang teacher cover tadi lah, di mana kecerunan graf kita panggil sebagai laju. Manakala bagi graf laju masa, kecerunan graf kita panggil dia sebagai pecutan. Okey, luas di bawah graf pula dikenali sebagai sesaran. Okey, itu adalah pentafsiran tiga jenis graf gerakan linear. Boleh faham Okey, sekarang ni kita nak menganalisis graf sesara masa untuk menentukan jarak, sesaran dan laju. Rajah 2.8 menunjukkan pergerakan sebuah motosikal yang ditunggang di mana titik asal dan titik akhir bagi sebuah motosikal yang ditunggang ke arah kanan. Arah kanan iaitu arah positif. Dan kemudiannya dia akan berpatah balik. Bila berpatah balik kita panggil arah dia negatif iaitu arah ke kiri. Arah positif ke kanan, arah ke kiri negatif. Jadi graf sesara masa dalam rajah 2.19 menunjukkan graf gerakan linear motosikal tersebut. Jadi dia bergerak ke arah positif 100 meter. Dia patah balik sampai dekat titik ni 100 meter, jadi sesaran dia kosong tapi jarak dia 200 meter. Dan dia daripada titik asal dia bergerak ke titik akhir negatif. Jadi 50 ni arah dia ke kiri. Jadi negatif. Jadi bagaimana nak baca dia punya pergerakan? Kita tengok titik A ke titik B. Motosikal ditunggang sejauh 100 meter ke kanan selama 5 saat. Jadi nak kira kecerunan graf, kecerunan graf jarak bahagi masa. 100 bagi 5 dapat 20 meter per saat. Maka laju motosikal ialah 20 meter per saat ke kanan. 100 meter ni per masa. Bahagian BC, motosikal berhenti selama 3 saat. Jadi kecerunan graf dia adalah kosong sebab dia berhenti. Jadi laju motosikal ialah 0 meter per saat. Bahagian CD, motosikal berpatah balik dan ditunggang kembali ke titik asal dalam masa 4 saat. Jadi kecerunan graf 0 tolak 100 bahagi 12 tolak 8. Maka laju motosikal ialah 25 meter per saat. Manakala bahagian DE, motosikal berada dalam keadaan pegun di titik asal selama 2 saat. Selama 2 saat. Kecerunan graf ialah 0 hingga 5 meter per saat. Maka laju motosikal ialah 0 meter per saat. Tu bahagian D dengan E. Bahagian ni. Next bahagian EF. EF kalau tengok graf dia makin berkurang. Motosikal ditunggang ke kiri sejauh 50 meter selama 6 saat. Jadi 20 tolak 4 sama dengan 6. Jadi negatif 50, ni negatif 50, tolak dengan kosong, bahagi 20 tolak 14. So kita dapat negatif 8.33 meter per saat. Maka laju motosikal ialah 8.33 meter per saat ke kiri. Soalan seterusnya, dia kata, bagaimanakah laju purata dan laju purata dapat ditentukan daripada graf sesaran masa? Kita tengok balik semula graf tadi sebelum kita cari laju purata. Teacher explain balik. Yang pertama, gerakan A ke B. Kita namakan dia. Ni A ke B, 100 bahagi 5 pada masa 5 saat. Bahagian BC, kalau tengok ni dia berhenti, graf dia malah
CD ni dia berkurang, okey, laju dia negatif. DE ni dia malah, DF ni dia patah balik. Okey. Motosikal ditunggang ke kiri sejauh 50 meter selama 6 saat. Jadi bagaimanakah laju purata dan laju purata? Okey. So jumlah jarak yang dilalui sekarang ni ialah 100 campur 100. Okey, campur dengan 50. So dapat 250. Jumlah sasaran pula 100 arah positif. Okey, 100 ni arah negatif. Jadi patah balik negatif 50. So semuanya sasaran dia negatif 50 meter. Okey. Bagaimanakah laju purata dan laju purata ditentukan daripada graf sasaran masa. Jadi cara dia jumlah jarak yang dilalui iaitu 250 meter bahagi masa keseluruhan iaitu 20 saat. Jadi laju puratanya ialah 12.5 meter per saat. Jadi secara keseluruhan pula ialah negatif 50 kita bahagi dengan 20. So dapat negatif 2.5 meter per saat. Okey. Boleh faham tak? Boleh nanti PM teacher. Okey, next menganalisis graf hal laju masa untuk menentukan jarak, sasaran, hal laju dan percutan. Rajah 2.20 menunjukkan gerakan linear sebuah basikal. Rajah 2.21 menunjukkan graf hal laju masa yang menunjukkan gerakan basikal tersebut. Okey, daripada titik asal, okey, dia pergi ke arah positif, patah balik arah negatif. Lepas tu dia berhenti ke titik akhir. Jadi kita tengok graf dia. Okey, ini graf pada masa 0 hingga 50 saat. Dalam PSA kita kena beritahu ni masa mana ke masa mana. Jadi kecerunan dia, graf dia tengok hal laju dia malar. Jadi kecerunan dia 0. Maka basikal ini bergerak ke kanan dengan hal laju seragam 10 meter per saat. Okey. Selemasa 50 hingga 70. Okey, kecerunan graf 15 tolak 10 bahagi 70 tolak 50. So 0.25 meter per saat kuasa 2. Maka basikal ini bergerak ke kanan dengan percutan seragam 0.25 meter per saat negatif 2. Selemasa 70 hingga 100. Okey. Kecerunan dia, graf dia 0 hingga 15, 100 tolak 70 dapat negatif 0.5 meter per saat kuasa negatif 2. Jadi percutan basikal kita akan dapat negatif 5 meter per saat negatif 2. Hal laju basikal semakin berkurang. Jadi basikal mengalami percutan iaitu negatif 0.5 meter per saat kuasa negatif 2. Pada arah mana? Pada arah pertentangan lah sebab dia negatif. Okey. Dia sekarang ni graf dia menurun. Jadi kita panggil negatif. Okey, sela masa 100 hingga 120 pula. Okey, sekarang ni kat sini. Okey, kecerunan graf ialah 0 sebab graf dia hal laju malar. Jadi hal lajunya adalah 0 meter per saat. Pegun. Jadi basikal berhenti dan pegun selama 20 saat. Jadi yang terakhir pula 120 hingga 150. Sela masa 120 hingga 150 kecerunan graf negatif 9. Okey, tolak 0 bahagi 150 tolak 120. So you all dapat negatif 0.3 meter saat negatif 2. Jadi percutan basikal ialah negatif 0.3 meter saat negatif 2. Alright. Jadi hal laju basikal semakin bertambah. Basikal memecut secara seragam iaitu negatif 0.3 meter saat negatif 2 pada arah pergerakan basikal iaitu ke kiri. Okey. Jadi luas sama dengan 500 meter. Okey. L2 250 meter, L3 255 dan L4 ialah 135. Jadi kita campur untuk mendapatkan jarak keseluruhan. Okey. Jadilah 500 meter luas dia, panjang darat lebar 50, darat 100, 500. 1/2 darat 20, darat 15, kita dapat 250.
1/2 darab 15 darab 30, kita dapat 225. Dan L4 luas yang keempat, 1/2 darab 150 tolak 170 darab 9. So dapat 135. Jadi jumlah jarak keseluruhan ialah 1110 meter. Okey, next sesaran ke kanan. So kita capur 500 capur 250 capur 225 dapat 975 meter. Manakala sesaran ke kiri ni patah balik iaitu L4. So sesaran dia 135 meter. Jadi sejumlah sesaran keseluruhan kita campur belaka L1, L2, L3 dan juga L4. So kita akan dapat sesaran dia 840 meter ke kanan. Okey, boleh faham Kalau jarak kita kena campur seluruhan, kalau sesaran kita kena ambil kira arah positif dan negatif. Laju plata dan laju plata boleh ditentukan daripada kadar perubahan jarak keseluruhan dan kadar perubahan sesaran keseluruhan. Cuba anda tentukan laju plata bagi graf di atas. Okey, kita dah tentukan laju plata dengan bahagi masa lah. Okey, ini menggunakan aplikasi tracker untuk memetakan gerakan biji bola pingpong dalam bentuk graf. Okey, aktiviti ni awak boleh scan barcode kat sini dan tengok bagaimana video penggunaan perisian tracker ni. Okey. Dan dia akan menunjukkanlah pergerakan secara perlahan bagi gerakan bola tersebut. Bola pingpong. Okey, next menterjemah dan melakar graf. Graf sesaran masa dapat diterjemahkan untuk melakarkan graf laju masa dan sebaliknya. Okey, kita kena fahamlah. Graf laju masa pula dapat diterjemahkan kepada graf percikan masa dan sebaliknya. Kemahiran menterjemah dan melakar graf adalah penting dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan graf gerakan linear. Okey, so jom kita terjemah dan lakar graf yang diberikan. Rajah 2.24 menunjukkan graf sesaran masa untuk suatu objek yang bergerak secara linear, iaitu 0 hingga 6 saat, 6 hingga 12 saat, 12 hingga 20 saat. Yang ni graf bertambah malah dan graf akan bertambah lagi. Okey. Dan kita tengok sesaran melawan masa ni cerita pasal siapa? So cerita pasal kecurunan graf iaitu laju. Tentukan laju pergerakan objek ini untuk setiap satu peringkat pergerakannya. Terjemahkan graf sesaran masa dalam rajah 2.24 untuk melakarkan graf laju masa. Jadi daripada graf jarak masa tu kita kena tukar kepada laju masa. Okey. Jadi laju sama dengan kecurunan graf sesaran per masa. Jadi 0 hingga 6 saat, 6 bahagi 6 lah dapat 1 meter per saat kecurunan dia. 6 saat hingga 12 saat, okey, so kita dapat 0 meter per saat. 6 tolak 6 bahagi 12 tolak 6. Di mana pegun. 12 saat hingga 20 saat, 10 tolak 6 bahagi 20 tolak 12. So dapat 0.5 meter per saat. Jadi kita akan pindahkan bacaan-bacaan ni ke dalam graf laju masa. Okey, so nilai dia 0, 0.5, 1.0. Jadi 0 hingga 6 bacaan dia 1. Okey. 0 hingga 6 hingga 12 bacaan dia 0. Manakala 12 hingga 20 bacaan dia adalah 0.5. Okey, itu bagaimana kita nak pindahkan bacaan laju daripada sesaran kepada graf laju masa. Okey. Okey, saya rasa boleh faham kot. Ni matematik lah. Okey, contoh 2. Rajah 2.26 menunjukkan graf laju masa yang diplot berdasarkan gerakan linear kereta yang dipandu oleh Encik Kasim. Beliau memandu keretanya pada laju 30 meter per saat dan menekan brek apabila melihat alangan di jalan raya. Terjemahkan graf laju masa bagi pergerakan kereta Encik Kasim dan lakarkan graf sesaran masa dan graf percutan masa. Okey, so tengok graf dia.
daripada 0 hingga 6 dan 6 hingga 10. Yang ni hal laju malah, yang ni hal laju berkurang. Okey. Hal laju. Okey. Sesaran selepas 10 saat, nak kira dia jarak dia. Okey, luas di bawah graf. 6 kali 30, 180. Jadi 1/2. Okey, 1/2 darab 1/2 darab 4 darab 30, so dapat 60. So semuanya 240. Okey, so ni bacaan dia lah 0 hingga 6 saat. Okey, sesaran dia 30 darab 6, 140. Rujukan dia sifar. 6 hingga 10, 1/2 darab 30 darab 64 dapat 60. Jadi percubaan dia negatif 7.5 meter per saat. Okey, so itu sahaja untuk tajuk ni. Ini graf dia. Daripada hal laju masa kita nak tukarkan kepada percubaan masa. Okey, itu saja untuk hari ini.